Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, kita masih lagi bercuti tapi kita nak sambung perbincangan tentang solubility pula. Okey, so solubility ni dia berkait dengan formation of hydrogen bond ataupun dia punya hydrophobic and hydrophilic area. Okey, kita tengok ada dua faktor yang mempengaruhi solubility. Faktor yang pertama adalah formation hydrogen bond with water, kalau kita nak kata dia soluble dalam air lah. Dan yang kedua, hydrophobic or hydrophilic area. Hydrophobic ni kita kata dia fobia air, bahagian yang fobia air iaitu bahagian R. Hydrophilic adalah bahagian yang suka air, iaitu C double bond O, OH ataupun bahagian OH. Okey, kita tahu biasanya kalau alkohol dia ada R, OH, kalau karboksilik asid ada R, C double bond O, OH. Okey, so kalau ini adalah bahagian hydrophobic dan ini adalah bahagian hydrophilic, ya, suka air. Ini kalau dalam karboksilik asid, ini adalah bahagian hydrophobic iaitu dia fobia air, kita kata. Ini adalah bahagian hydrophilic. Okey. Okey. Saya fokus pada alkohol dan karboksilik asid sebab biasanya mereka. Okey, first kali saya nak tunjuk diagram apa beza antara intermolecular forces dalam hydrogen bond, dalam boiling point dengan solubility. Okey. Kalau dulu masa kita bincang tentang boiling point, katalah kita ada satu molekul dengan molekul yang lain, dia ada intermolecular forces kat sini. Kalau yang ini karboksilik asid, ini pun karboksilik asid, maka dia boleh bentuk hydrogen bond. So intermolecular forces yang kita perlu lawan adalah attraction di sini untuk bolehkan dia boiling. Itu adalah boiling point. Perbincangan boiling point, kita tengok formation of hydrogen bond between the molecule. Okay, dalam solubility, dia lain sedikit. Kalau dalam air, biasanya kita discuss soluble in water lah. C double bond O, OH. Ni ada kumpulan R. Dengan water, O, H, H. Okey. Apa yang katakan dia soluble? Dia soluble kalau dia boleh bentuk hydrogen bond dengan water. Katalah kita rapatkan molekul water ni. Okey, kita rapatkan O, H, H. Maknanya ni boleh form hydrogen bond. Okey, yang bawah pun boleh form hydrogen bond juga. Tapi dengan O lah. Okey, ni pun boleh form hydrogen bond. Oleh kerana dia boleh form hydrogen bond, maka dia soluble. Itu kena pandai beza ya. Hydrogen bond dalam faktor hydrogen bond untuk boiling point adalah ikatan antara itu kita nak overcome. Faktor hydrogen bond dalam solubility, dia soluble kalau dia boleh form hydrogen bond dengan water. So, kita buat satu kesimpulan, bahan itu soluble if it's able to form hydrogen bond with water. Ini kalau kita nak discuss solubility in water. Okay, kalau soalan tanya, discuss the solubility of benzoic acid in water, kita kena ambil faktor ini. Okay, boleh? Okay, now kita tengok satu contoh. Compare the solubility between butanol and butanoic acid. Okay, so
Butanol adalah alkohol. Butanoic acid juga alkohol. Sorry, carboxylic acid. Okey. Macam mana kita nak compare? So, kita boleh, dua-dua boleh form hydrogen bond with water sebab dia ada OH, ini pun. Tapi ini can form more hydrogen bond. Then, kita boleh jawab begini. Kita kata, okay. Mungkin kita boleh buat ayat pertama. Both butanol and butanoic acid can form hydrogen but butanoic acid can form more hydrogen bond. Sebab dia boleh buat dua tu. More, jangan cakap dua more hydrogen thus butanoic acid is more soluble than butanol. Okay, so dua-duanya larut sebenarnya, tapi satu tu lebih larut kerana dia boleh form more hydrogen bond with water. Okay, ini contoh yang pertama. Okay, cuba pelajar-pelajar tengok So, faktor yang pertama adalah hydrogen bond dah boleh membezakan mereka. Satu boleh form satu hydrogen bond, satu lagi dua. Tapi jangan cakap dua, kita cakap more je. More tu maknanya dia boleh form lebih lah hydrogen bond. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Compare the solubility between propanoic acid and hexanoic acid. So, kalau kita tengok propanoic, hexanoic, apa persamaan mereka? Kedua-duanya adalah carboxylic acid. Maknanya dia punya in term of formation hydrogen bond ni hampir sama lah. Kan? Ni dan ini. So, faktor yang membezakan di sini adalah ini. Ni apa? Hydrophobic area dia. So, lagi besar hydrophobic area, lagi rendahlah dia punya kelarutan. So, mungkin kita boleh jawab begini, cadangan jawapan saya. Kedua-duanya, both propanoic acid and hexanoic acid are soluble in water. Tapi propanoic acid has ataupun hexanoic acid has larger hydrophobic area than acid. So, thus the solubility of hexanoic acid decrease. Berkuranglah solubility dia sebab hydrophobic dia banyak. So, hasilnya, solubility of hexanoic acid is lower atau less than propanoic acid. So, faktor hydrophobic ni, lagi besar hydrophobic area, dia telah merendahkan kelarutan bahan tersebut dalam air.
Alright. So, saya rasa dua contoh ni dapat membantu anda untuk menerangkan. So, kita tengok contoh yang ketiga. Macam mana kalau kita ada butanol? Allah. Okay, cuba awak jawab. Macam mana kalau kita ada butanol, butanoic acid, butin dioic acid. Okay. Cuba susun. Okay. Apa persamaan mereka? Semuanya boleh form hydrogen bond with water. Alright. Okay. Siapa yang paling kurang? Butanol yang paling rendah sebab dia boleh form less hydrogen bond compared to butanoic acid dengan butin dioic acid. Okay, susunan kita akan jadi beginilah. Susunan dah ikut susunan ni. Antara dua ni, siapa lagi banyak butin dioic acid sebab dia boleh form di dua-dua belah kan? Sebab itulah dia ni. Sebab it can form more hydrogen bond than butanoic acid. Okay. So, saya harap 3 contoh ni dapat membantu anda untuk memahami tentang solubility. Solubility ni mudah je. Dia boleh larut dalam air kalau dia boleh form hydrogen bond with water. Tapi kalau dengan solvent, dia mesti sama-sama. Kalau polar solvent, mesti dengan polar solvent. Kalau non-polar solvent, mesti larut dalam non-polar compound. Macam tu, dia kena sama. Right? So, sekian dahulu. Jumpa lagi dalam video akan datang.